telah pun dicabar oleh seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, semoga berada di dalam situasi yang di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hai, macam-macam cerita ya. Nah, kalau tak suka seseorang tu pastinya macam-macam tembakan ataupun desakan ataupun provokasi lah dalam bahasa yang mudah. Ni muncul pula cerita berkenaan dengan lembu, cerita lembu. Allahu akbar. Cerita lembu ni ialah cerita berkenaan dengan karomah para wali, karomah yang diceritakan oleh Ustaz Muhaizat kepada anak murid dia lah di pondok beliau, yakni menceritakan bahawa Abdul Qadir Jalani ini pernah bercakap dengan lembu. Lembu tegur dia. Lembu tegur dia, lebih kurang macam tu lah. Dan jadi cerita conversation antara lembu dengan Abdul Qadir Jalani ini dirakamkan, ditulis dalam kitab. Saya tak tahu kitab apalah kan, tapi sekadar cerita. Cerita ini menandakan para wali itu mempunyai karamah, ya, kelebihan-kelebihan tertentu. Kalau kita tengok macam seolah-olah cerita ni mengarut lah kan. Tapi kita harus ingat bahawa para wali ni, kita kena percaya kepada para wali. Bagi orang-orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, tak tolak wali. Tapi ada satu golongan, mereka ni memang tak percaya cerita-cerita mengarut, cerita-cerita para wali ni. Mereka percaya ialah cerita-cerita yang real, cerita-cerita yang orang kata yang ada depan mata. Jadi mereka ni memang menolak karamah-karamah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali. Maka muncullah seorang YouTuber bernama Hadi ni. Dia pantang bila nak dengar aja cerita-cerita pelik ke apa, dia memang dia serang dengan machine gun kepada Ustaz Muhaizat. Memang marah sungguh puak-puak ni kepada Ustaz Muhaizat ni. Marah bukan calang-calang, marah banyak. Dia tak boleh dengar, dia akan teliti. Setiap inci ceramah Ustaz Muhaizat dia akan teliti dan dia akan analisa. Macam tu lah. Inilah orang kata ejen pecah belah masyarakat. Apa salahnya dengan cerita tu? Dia cerita kepada jemaah dia. Nak percaya, tak nak percaya, sudah. Tak ada pun ia melibatkan akidah pun. Yang kau duk heboh-heboh, duk sibuk siap keluar hadis lagi. Hadis tu pula, hadis tak berkaitan langsung dengan cerita Ustaz Muhaizat ni. Hadis tu berkenaan dengan cerita dusta. Kamu tahu ke cerita tu dusta ke tak dusta? Ustaz Muhaizat pun baca berdasarkan kepada yang dirakam di dalam kitab. Dia pun tak tahu yang tu dusta ke benar ke. Tapi ini cerita Abdul Qadir Jalani ini ialah seorang waliullah. Pastinya kita kena percaya, kan? Kita percayalah, kita pegang je lah. Macam tu nak orang kata apa lagi korang nak petikai kan? Ini betul-betul Wahabi lah kau ni Adi. Tengoklah, Wahabi ni memang macam tu. Siap bagi hadis. Hadis Rasulullah pun berkaitan dengan cakap dusta. Lepas pada tu, okey, dah bagi hadis, dah macam-macam lah. Dia mengatakan Ustaz Muhaizat ni macam tu, macam ni lah. Saya pun malah nak quote banyak-banyak. Tapi saya memang menentang lah Mamat ni. Dia tak boleh tengok. Ni sebenarnya bukan Mamat ni yang buat benda ni semua ni. Saya yakin dan percaya bahawa yang buat ini semua ialah ada satu tim ustaz-ustaz yang tak berapa cerdik. Mengaji tinggi-tinggi tapi tak cerdik. Baca buku banyak-banyak, letak kat kepala, tak sampai ke hati. Inilah kumpulan-kumpulan ustaz tak cerdik ni. Dia nak buat sendiri YouTube. Dia nak kata sendiri, dia nak keluarkan muka dia. Dia takut sebenarnya telur dia kecil. Maka dia bagilah kat Abdul Hadi,
Abdul Hadi ni gangster sikit. Lepas tu yang teruk sekalinya, kalau kau rasalah Ustaz Muhaizat ni kata tak mencakupi cita rasa masyarakat, supaya Ustaz Muhaizat ni bercerita benda-benda yang nyata saja. Kau nak doa kan, kau doalah yang baik-baik. Tapi kau berdoa supaya mulut Ustaz Muhaizat tu busuk, buruk ke busuk ke apa. Apa punya manusia lah. Ini Islam apalah kau. Doalah semoga Ustaz Muhaizat mendapat hidayah Allah, tak bercerita benda-benda yang karut-marut pada engkau lah. Karut-marut sebab kau orang ni tak percaya wali kan. Itu ini kau doa suruh mulut Ustaz Muhaizat busuk pula dah. Memang busuk betul lah hati kau orang ni ya. Orang-orang hati busuk macam ni lah. Udahlah nak sebarkan dakwah cara beragama, menipiskan akidah umat Islam. Tapi hati tu pula tak bersih. Lepas pada itu tuan-tuan, dia pula kata kenapalah Majlis Agama Islam Kelantan ni tak ambil tindakan kepada Ustaz Muhaizat, membenarkan Ustaz Muhaizat berceramah. Ustaz Muhaizat berceramah di pondok dia, di tempat jemaah dia. Dan lagi satu, tidak menjadi kesalahan. Kalau sudah menjadi kesalahan, sudah pasti Majlis Agama Islam Negeri Kelantan akan panggil dan menyiasat perkara-perkara tersebut. Apa kesalahannya kalau cerita pasal cerita-cerita karomah para wali? Salah ke? Dan ada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi kau pula kod cop pegawai-pegawai Majlis Agama Islam Negeri Kelantan tu sebagai syaitan bisu. Aku pun tak tahu ni. Pernah banyak kali dah aku dengar syaitan bisu. Kalau aku rasa syaitan ni, aku tahulah syaitan ni makhluk Allah. Tapi syaitan bisu ni jenis yang bagaimana? Cuba kau huraikan sikit adik. Syaitan bisu ni macam kau ke macam mana? Aku ingat syaitan bisu ni macam kau ni, suka mengada-adakan cerita, suka memprovokasi orang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah untuk kepentingan puak-puak kau. Apabila kau serang puak ahli sunnah wal jamaah, ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah ni, supaya mempercayai dakwah-dakwah yang kau bawa, ya, yang kumpulan kau bawa, supaya masyarakat di luar sana percaya. Ini sebenarnya tidak patut berlaku. Ya, kau tuduh MKI, kau tuduh mufti, kau tuduh Majlis Agama Islam, macam-macam lah kau tuduh, kata syaitan bisu. Kan? Orang dah tak mau layan kau. Kau melalak lah macam anjing gila sekalipun, orang tak layan kau. Aku buat video ni membantah kau ni, sekadar supaya orang yang menonton video kau tu sendiri dan orang menonton video aku faham bahawa engkau ni tak berapa sihat akal. Dan ustaz-ustaz di belakang kau pun kurang sihat akal. Kalau orang yang sihat akal, patutnya pergi mengajar agama, pergi berdakwah, itu yang lebih baik. Ramai kat luar sana tu yang belum bersyahadah, dan pergi bantu para asnaf di luar sana. Itulah kerja-kerja yang lebih baik, bukan kerja mencari kesalahan asatizah ahli sunnah wal jamaah. Kau serang supaya mempercayai apa yang dakwah yang kau orang bawa. Banyak video-video kau aku tengok tentang satu lagi berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah itu Syiah. Walaupun kau buat tanda tanya, yang sebenarnya seolah-olah kau cop ahli sunnah wal jamaah itu Syiah. Kau orang ni tak sekolah ke? Kau pesan kat ustaz-ustaz kau ni tak sekolah ke? Bahawa Islam itu, kalau perkara-perkara yang similar, tidak semestinya ikut dia. Yang mazhab kau, apa mazhab pula, gerakan korang pun ada persamaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita tentang gerakan korang, tapi ada benda-benda yang kita tak setuju, yang ahli sunnah wal jamaah tak setuju ke atas apa yang korang bawa. Tapi korang semayam ada lebih waktu ke, kurang waktu ke, kurang ke?
sama juga, solat pun sama. Yang tak samanya perkara-perkara lain, ya, tentang akidah, ya. Betul tak? Jadi dengan Syiah pun banyak persamaan, kerana Syiah ni juga berasal daripada ajaran-ajaran Islam. Cuma ada perkara-perkara, benda-benda yang kita tidak terima dan orang kata bertentangan dengan ajaran Islam, ya, kita menolak Syiah. Jadi apalah kau orang ni? Otak kayu. Korang ni otak kayu. Jadi orang tak layan dah. Yang sebenarnya korang duk melalak macam anjing kat lubuk. Dalam YouTube pun sebenarnya tak ramai yang percaya kepada korang. Tetapi ianya juga semakin banyak aku tengok video-video yang kau keluarkan tentang serangan-serangan ke atas asatizah ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekarang ni duk serang Ustaz Muhaizat. Dah dari dulu lagi. Banyak tak senang dengan Ustaz Muhaizat. Tentang aku tak tahulah korang ni nak memecah belah kerja korang, nak memecah belahkan masyarakat saja. Ya, ada je tak kena yang Ustaz Muhaizat buat dan para asatizah lain juga. Jadi perkara-perkara sebegini perlu juga ada orang yang membantah lah. Ya, aku datang hadir dalam YouTube ni untuk membantah engkau sekeras-kerasnya, supaya masyarakat di luar sana yang menonton sekurang-kurangnya menonton video aku, dan aku yang bantah. Kenapa aku bantah? Kerana cara serangan-serangan yang korang buat tu tidak patut. Dan orang-orang berfahaman macam kau ni memang tak percaya kepada waliullah. Korang banyak serang tasawuf, ahli sufi. Apa sebabnya? Aku kadang-kadang confuse juga, pening. Kenapa korang ni tak percaya kepada perkara-perkara yang sudah termaktub sejak dahulu kala. Even di zaman salaf pun memang sudah ada. Memang Rasulullah sendiri pun bertasawuf, kan? Kau carilah. Jangan cuba nak menipiskan akidah-akidah orang zaman sekarang ni. Ya, ajaran Islam dengan cara menipiskan akidah itu ialah ajaran satu pembaharuan konon, supaya mudah anasir-anasir jahat akan masuk ke dalam negara kita untuk menukar negara kita, amalan ataupun kefahaman negara kita ni menjadi lebih sekular. Ya, ini yang amat berbahaya kepada kita semua. Okey sahabat-sahabat, walaupun video ini secara ringkas saja, ya, tidak ada saya letakkan hadis dan sebagainya. Saya hanya bertujuan untuk menentang Abdul Hadi ini yang menentang, membuat provokasi kepada Ustaz Muhaizat berkenaan dengan ketidakpercayaan golongan mereka itu ke atas waliullah, cerita-cerita waliullah, iaitu cerita yang wali-wali mendapat karamah. Salah satunya berkenaan dengan lembu yang bercakap dengan lembu lah, yang diceritakan oleh Ustaz Muhaizat kita ni. Jadi ini sepatutnya tidak ada apa pun, kan? Tapi dibawa cerita, digempar-gempurkan, sehingga kan menuduh Ustaz Muhaizat nak mengajar Syiah. Ustaz Muhaizat tak Syiah, tapi nak membawa ajaran-ajaran Syiah. Apa kan pelik tu? Bangang ke apa? Mulai aku nak buka kuat bahasa-bahasa kotor. Tak, akal ada tak akal? Kalau orang yang berakal, kalau orang yang nak mengajar Syiah, orang tu Syiah lah. Tapi kau kata Ustaz Muhaizat ni bukan Syiah, dia nak mengajar Syiah. Kau tahu tak Syiah tu apa? Ahli sunnah wal jamaah tu apa? Islam tu apa? Kau faham ke tak ni? Kau pesan dengan ustaz-ustaz kau tu, supaya lebih profesional sikit lah. Ni aku orang awam pun
dengar apa yang kau ceritakan, yang apa yang kau utarakan dalam YouTube kau ni lah. YouTube nombor berapa tak tahu, video nombor berapa aku tak ingat ni. Aku nampak macam ada kebodohan. Korang ni membodohkan diri korang. Kalau ada orang percaya, aku tak tahulah. Aku tengok komen-komen banyak juga positif. Puak-puak engkau lah, cyber trooper engkau lah yang komen-komen macam tu, kan? Tapi kalau bagi orang ahli sunnah wal jemaah, aku rasa tak ada nak komen-komen macam tu kat engkau. Betul tak kawan-kawan? Sebab apa? Sebab puncanya ialah mereka-mereka ni cuba mencari kesalahan-kesalahan asatizah ahli sunnah wal jemaah. Walaupun tak salah, tetapi kalau nampak macam lucu sikit, cerita pasal lembu contoh tadi, mereka serang. Mereka serang macam seolah-olah cerita tu menjadi besar sangat. Cerita yang orang kata boleh merosakkan akidah umat Islam. Ya Allah, engkau dah tak percaya para wali, macam mana kau nak tahu cerita-cerita karomah daripada para wali ni? Dah tentu kau orang menolak. Tapi kalau kau nak tolak kau orang sajalah diam-diam. Janganlah kau buat YouTube, kau mencerca, mencaci ustaz-ustaz ahli sunnah wal jemaah, kan? Aku tentang kau. Aku tentang ustaz-ustaz kau. Dan inilah sahabat-sahabat yang sebenarnya dakyah-dakyah yang kita panggil kemungkinan besarlah ni akhir zaman ni dakyah pihak puak-puak Wahabi. Puak-puak Wahabi ni ada banyak kategori, tapi sekarang ni mereka tak seronok orang panggil mereka Wahabi, mereka gelar pula diri mereka Salafi. Yang Salafi ni pun ada kategori-kategori dia, iaitu Neo Salafi, Pseudo Salafi, tak apa benda lagi lah. Kita kategori-kategori dia, yang mana yang ada Salafi itu berbahaya. Salafi kok celah mananya? Salafi ni yang 300 tahun dulu. Jadi kita ni ahli sunnah wal jemaah yang ni mazhab 4 ni tak ikut salah ke? Semua imam-imam mazhab 4 tu lahir di zaman salaf. Inilah masalah zaman ini. Inilah masalah utama di zaman ini, yang mana kita semua harus berhati-hati, sahabat-sahabat. Ya, hari ni tak nak panjang-panjang lah. Yang video ni tak mau panjang-panjang, cerita pasal lembu je. Saya harap sahabat-sahabat membuat pertimbangan dan supaya kita menentang puak-puak Wahabi ni. Kan? Kita tentang habis-habisan supaya ia tidak meresap ke dalam masyarakat kita dan tidak merosakkan akidah umat Islam di tanah Melayu ini, di Malaysia ini. Itu harapan saya. Jadi walaupun video ini tidak seberapa pun, saya harap dapat sokongan daripada sahabat-sahabat semua. Dan kepada sesiapa sahabat yang belum lagi menyokong dengan subscribe channel saya ini, mohon subscribe ya, supaya dia lebih tersebar luas ke seluruh pelosok masyarakat, terutamanya di Nusantara ini. Itu yang kita harapkan. Okey, cukuplah pada hari ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, salam kemerdekaan kepada seluruh rakyat Malaysia di bumi bertuah ini. Merdeka! Merdeka! Merdeka!